Apakah yang dimaksudkan dengan 3 amalan serangkai? Ini ada di dalam ayat 23 sampai ayat 39. Disebut 3 amalan serangkai, iaitu bentuk amalan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba Allah bila mereka ni ditimpa ujian ataupun musibah daripada Allah. Tak kiralah dalam bentuk kesusahan, kesedihan, kecelakaan dan sebagainya, benda-benda yang mengganggu kehidupan manusia, maka buatlah 3 amalan ni. Yang pertama ialah jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa jua bentuk, apa jua unsur sekalipun, jangan buat syirik pada Allah. Yang kedua ialah jangan melakukan kezaliman. Bukan sahaja terhadap diri sendiri, bahkan lebih jauh melakukan kezaliman kepada individu ataupun manusia lain. Bentuk zalim atas diri sendiri pun dah termasuk bentuk syirik tadi. Kan dalam surah Luqman jelas dalam ayat menyebut inna syirka la zulmun azim. Syirik itu sendiri adalah satu kezaliman yang amat besar. Jadi jangan melakukan kezaliman pada orang lain. Kisah dalam ayat tu supaya kita ni buat baik, menghormati, mengasihi, menyantuni kedua ibu bapa kita. Walaupun apa status, ciri dan sifat yang ada pada mereka. Sebagai contoh, kalaulah ditakdirkan kedua ibu bapa kita tu Allah jadikan sebagai manusia-manusia yang baik, alhamdulillah. Orang-orang yang soleh, alhamdulillah. Orang-orang yang beramal, alhamdulillah. Kalau itulah ciri dan sifat yang Allah bagi kedua ibu bapa kita yang kita punyai, lagi-lagi kita patut menghormati, mengasihi, menyayangi dan menyantuni mereka. Bahkan lebih jauh indahnya agama Islam, walaupun kedua ibu bapa kita tidak mempunyai ciri dan sifat tersebut. Katakanlah kedua ibu bapa kita dalam lingkungan dan masyarakat kita bukan dikenal sebagai individu yang baik. Mungkin tak berapa baik, mungkin tak berapa soleh, mungkin banyak masalah. Tetapi menjadi kewajipan bagi kita sebagai anak, walaupun itulah ibu bapa kita, perlulah mengasihi, menyayangi, menghargai dan menyantuni kedua ibu bapa kita. Jangan sesekali menzalimi mereka. Yang terkait lagi ialah jangan menzalimi saudara ataupun kaum kerabat yang terdekat. Jangan melakukan tipu daya, penipuan dalam urusan jual beli. Jangan menzalimi orang lain daripada sudut hak tersebut. Dia jujur, kita bertindak sebaliknya dalam urusan jual beli. Jangan buat zalim pada orang. Dari sudut menyembunyikan barang, dari sudut melindungi atau menyembunyikan sebenar barang tersebut. Mungkin tak baik, kita cakap baik. Mungkin barang tu tak okey, kita cakap okey. Yang ni kena jujur, jangan buat zalim pada manusia yang berurusan dengan kita. Dan ada juga menyuruh kita ni duduk tengah-tengah. Jangan melampaui, iaitu jangan bakhil dan jangan boros. Boros pun tak mau, bakhil pun tak mau. Duduk tengah-tengah antara boros dan bakhil. Itu yang paling sederhana. Dan yang ketiga ialah senantiasa mempertingkatkan diri untuk melakukan amalan-amalan yang baik dan soleh. Jadi inilah yang disebut 3 amalan serangkai. Jangan syirik pada Allah, jangan buat zalim pada orang, dan senantiasa mempertingkatkan diri, berusaha nak jadikan diri kita lebih baik dari masa ke semasa. Inilah ubat, inilah petua di dalam surah ini apabila kita ni ditimpa ujian ataupun musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik.